mulakan dengan perkara-perkara seperti ini, berarti kita sudah mula untuk mendekatkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahli mutaba'ah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'maluna kadza, yafturun 'ala tamr wa 'ala ma, thumma yusallun wa la yakuluna shay'an akhar abada ila ba'd as-salat, thumma yusalluna salat at-tarawih kama kana yusalli sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah cara Nabi SAW. Apabila masuk waktu maghrib, Nabi membuka dengan kurma, dengan tamar, ya, dengan bilangan yang ganjil, dan Nabi pun meminumlah seteguk air. Setelah itu Nabi pun tak makan apa-apa, dengan hanya mendirikan sembahyang maghrib. Dan habis itu Nabi pun melaksanakan solat seterusnya, iaitu solat isya, dan setelah itu solat tarawih. Nabi pun tak makan lagi. Itu saja buka yang Nabi SAW makan. وكان صلى الله عليه وسلم غالبا ينام اول الليل ثم يقوم قبل نصف الليل بالليل. Dan adapun Nabi SAW, kebiasaannya di bulan Ramadan, Nabi SAW akan tidur siang, cepat, tidur malamnya itu cepat. Dan Nabi SAW akan bangun malam pada pertengahan malam. ثم يقوم بعد نصف الليل ويتهجد ويصلي ثم ينام ايضا. Dan setelah itu Nabi SAW bangun, Nabi pun melaksanakan sembahyang tahajud, Nabi pun melaksanakan sembahyang sunnah-sunnah yang lain. Setelah itu Nabi berehat sebentar. ثم يقوم ثم يأتي سدس الليل الأخير وهو نائم كما روى البخاري عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. Dan setelah itu Nabi SAW bangun lagi pada sepertiga malam, seperti mana yang diriwayatkan hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. وهذا قيام صعب جدا لمن جربه، حتى إذا نمت وقمت ثم تنام ثم تقوم ثم تنام. هل جربت هذا مرة واحدة؟ لا تقدر أن تقوم مرة ثانية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قلبه لا ينام، قلبه مع الله، تنام عيناه فقط. إنا معاشر الأنبياء تنام عيوننا ولا تنام قلوبنا. Dan Habib memperjelaskan perkara untuk melaksanakan ibadah seperti apa yang dilaksanakan oleh Nabi SAW sangat-sangat sulit, sangat-sangat sukar. Sebab apa? Bila orang dah tidur susah nak bangun, tapi Nabi tidur, Nabi boleh bangun, Nabi boleh beribadah. Setelah itu Nabi tidur lagi, dan setelah itu Nabi bangun lagi. Kita kata Habib, kalau sudah tidur habis terus, ibadah pun tinggal ke mana-mana. Dan ada pun Nabi SAW, dan Habib memperjelaskan lagi, lebih tepat lagi, ada pun para nabi-nabi, para rasul, hati mereka tidak tidur. Mereka kalau tidur hanya dengan zahir sahaja. Mata mereka saja tidur, tapi hati mereka tidak tidur. فلذلك نحن كما قلنا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم بما نقدر عليه حتى نصل الى كمال المتابعه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan Habib memperjelaskan lagi seperti apa yang telah pun saya sampaikan tadi. Cubalah sedaya upaya kita mengikuti jejak langkah Nabi SAW. Walaupun kita tahu kita tidak mampu untuk mengikuti semuanya, tapi cuba latih diri kita sedikit demi sedikit untuk kita memperdekatkan diri kita kepada Nabi SAW, sampailah kita dapat melaksanakan dengan sesempurna mungkin. ينبغي للمؤمن كذلك أن لا يترك السحور في رمضان أبدا، وأن يؤخر السحور إلى قبل الفجر بنصف ساعة كما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يمسك بنصف ساعة. Dan diperjelaskan juga, saya kira sebagai seorang yang berpuasa, orang yang beriman yang berpuasa, dia jangan tinggalkan sahur, kata Habib. Dia jangan tinggalkan sahur, kerana Nabi SAW bersahur di tengah malam. Jadi bagaimana kadar sahurnya tersebut? Bilik saki pagi lagi setengah jam, 30 minit nak masuk waktu subuh, sahur lagi tu. Nabi SAW يقول لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطور وأخر السحور. فبعض الناس في رمضان ينام أول الليل ويتسحر نصف الليل ولا يستيقظ الليل الفجر، فيحرم نفسه أجر السحور العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته ليصلون على المتسحرين. انظر بركة رمضان، وناس يتسحرون يأكلون ويشربون، الله وملائكته يصلون عليهم، فكيف الذين يقرؤون ويتهجدون ويدعون الله سبحانه وتعالى. Dan Habib memperjelaskan lagi, Nabi SAW bersabda, kemuliaan umat aku tersebut adalah apa? Mereka berbuka dengan segera, dan apabila mereka bersahur, sahur mereka lambat. Dan zaman sekarang pula kata Habib terbalik, mereka buka nak cepat-cepat dan sahurnya pun siang-siang. Dan akhirnya bila tidur subuh pun penting, kata Habib. La haula wala quwwata illa billah. Dan Habib memperjelaskan, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas orang-orang yang bersahur. Kata Habib, kalau sudah Allah dan para malaikat berselawat ke atas orang-orang yang sahur, bagaimana orang yang bangunkan tengah malam di bulan Ramadan?
dia bertahajud kepada Allah, dia menyebut nama Allah, dia berzikir kepada Allah, dia membaca Quran dan sebagainya. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه الملك جبريل في القرآن في نهار رمضان يدارسه القرآن وكان أجود بالخير من الريح المرسلة فينبغي لنا نحن أن نقرأ القرآن نهارا في رمضان مع الصيام ونقرأ القرآن ليلا بعد السحور أجل التهجد مرتين نقرأ القرآن في النهار وفي الليل. قراءة القرآن في النهار ليست كقراءة القرآن في الليل كل له ثواب ونور وأجر. Dan Habib memperjelaskan seharusnya juga kita pada siang hari Ramadan tak kala kita berpuasa, jangan kita hanya berpuasa, baca Quran. Sebab ada pahala yang khusus bagi orang yang dalam keadaan puasa dia baca Quran. Dan pada tengah malam pula orang yang sudah berbuka puasa, orang yang sahur, orang yang bangun qiyamul lail baca Quran. Sebab ada kekhususan, pahala-pahala yang tersendiri yang Allah Subhanahu wa taala sajikan bagi orang yang membaca Al-Quran pada siang hari dalam keadaan dia berpuasa, dan bagi orang yang membaca Al-Quran tatkala ia dalam keadaan tengah malam. فلذلك كان بعض الصالحين لا يقرأ القرآن في نهار رمضان، وعندما سئل لماذا أنت لا تقرأ القرآن في نهار رمضان؟ قال أنا أجد لتلاوة القرآن في نهار رمضان حلاوة وأخاف أن هذا ينقص أجري وثوابي أو يبطل صيامي.